إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح الباب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم بارك لنا شعبا وبالغنا رمضان يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar puan-puan? Baik, alhamdulillah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Pertama-tamanya dan selama-lamanya kita mengucapkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnianya Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memberikan kita kekuatan untuk kita hidup di dalam dunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih penting lagi tuan-tuan, puan-puan, kita telah menghampiri yang mana iaitu 1 bulan yang Nabi SAW menyebutnya dengan awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu idkun minan nar. Awalnya rahmat, pertengahannya keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya kebebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu syahrul Ramadan, ataupun dinamakan dengan syahrul Quran, kerana di bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim. Maka muslimat rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada berbaki lebih kurang 14 hari lagi di bulan Sya'ban ini, dan kita juga telah melepasi yang dikatakan nisfu Sya'ban semalam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan juga. Kita membaca doa, seterusnya meminta hajat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan hajat kita. Nabi SAW menyatakan dalam sepotong hadisnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini apabila tibanya malam nisfu Sya'ban. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tak mengampunkan 2 manusia ini. Pertama apa tuan-tuan? Manusia yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tak ampunkan. Syirik pada Allah iaitu sebesar-besar dosa. Yang kedua, Nabi SAW menyatakan orang yang bermusuh-musuhan antara satu sama lain, Allah Subhanahu wa ta'ala tak mengampunkan dia. Bila kita menyatakan orang yang bermusuh-musuhan ni, mungkin syirik pada Allah Subhanahu wa ta'ala kita tak buat, tapi bermusuh-musuhan antara satu sama lain ni,
yang mana manusia kadang-kadang melakukannya. Sifat tidak tegur menegur, benci membenci antara satu sama lain, mulutnya terlampau jahat. Sebab itu Luqman Hakim ditanya, wahai Luqman, apakah benda yang paling baik dan yang paling jahat sekali? Luqman Hakim menyatakan yang paling baik adalah hati dan lidah. Yang paling buruk apa dia? Hati dan lidah juga. Tuan-tuan. Sebab hati dan lidah ni dia memainkan peranan. Dan Nabi menyatakan dalam diri manusia ni ada seketul daging. Kalau baiklah dia, baiklah manusia tu. Kalau jahat, busuk hati, syakwa sangka, tuduh menuduh, maka buruklah dia. Apa dia? Iaitu hati, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita bila tiba saja hampir nak masuk kepada Ramadan ni, kita sucikanlah benda tu. Sebab tu Nabi SAW satu hari, apabila Nabi SAW mengajar di masjid Nabi ni, pada ketika itu masuk seorang lelaki. Nabi menyatakan dia ni ahli syurga. Maka sahabat tercengang. Sahabat kata dia ni ahli syurga. Apa dia amalan dia yang Nabi SAW menyatakan dia ni ahli syurga? Hebatnya amalan dia. Maka sahabat diamlah. Pada besokan harinya dia datang lagi. Nabi menyatakan dia ni ahli syurga. Sahabat makin heran. Apa yang menyebabkan Nabi kata lelaki ni ahli syurga? Nak tahulah perempuan. Tunggu lagi. Maka hari ketiga pun datang lagi lelaki itu. Maka Nabi pun menyatakan perkara yang sama. Maka seorang sahabat Nabi SAW bernama Abdullah bin Amr, dia minta izin dengan Nabi nak tahu perbuatan apa lelaki ini yang Nabi kata dia ni ahli syurga. Maka tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia kejar sahabat ni sampai balik ke rumah dan minta izin pada sahabat ni untuk dia bermalam. Sahabat ni kata boleh, bermalamlah di rumah saya. Malam pertama Abdullah bin Amr ni melihat Abdullah bin Amr ni melihat tuan rumah tadi ibadahnya tak banyak. Malah Abdullah bin Amr lagi banyak amalan dia. Malam kedua dilihat lagi. Dilihat lagi. Rupanya amalan tuan rumah tadi pun tak banyak. Abdullah bin Amr pun lebih banyak amalan dia. Malam ketiga Abdullah bin Amr tengok amalan dia biasa je. Dengan solat malamnya, baca Quran yang sedikit, tak sampai pun ibadatnya terlampau banyak. Tapi istiqomah amalan yang dilakukan. Maka Abdullah bin Amr pun bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang menyebabkan kamu mengata dia ni ahli syurga? Padahal amalan dia dengan amalan aku banyak lagi amalan aku, kata Abdullah bin Amr. Maka Nabi SAW mengambil tangannya dan menepuk di belakang Abdullah bin Amr. Nabi kata, jangan amalan kamu membanggakan kamu. Jangan amalan kamu membinasakan kamu, kata Nabi SAW. Maka Nabi kata, kamu pergi berjumpa dengan dia, tanya dia apakah amalan yang telah dilakukan. Maka jumpa lelaki tadi. Maka lelaki itu kata, amalan saya dengan amalan tuan lagi banyak pada pandangan saya. Amalan yang saya lakukan sederhana saja, tapi istiqamah. Dan ada satu amalan, dia kata, sebelum saya tidur, saya mengampunkan dosa orang yang membuat jahat dengan saya, orang yang mengata saya, orang yang mencaci saya, orang yang menghina saya. Saya ampunkan dia. Bukan ampunkan saya. Dan saya berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga sahabat yang berkata, yang mengutuk, yang menghina ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan balas syurga pada dia, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita fikir balik, bolehkah kita bersifat demikian? Orang hina kita, orang maki kita, orang kutuk kita, kita nak balas kebaikan. Tapi Nabi ajar.
Nabi ajar bagaimana Nabi SAW balas segala keburukan manusia kepada Nabi SAW dengan apa? Dengan rasa yang mulia. Orang tertarik pada Rasulullah SAW. Ingat tak kita bagaimana kisah beberapa orang Badui yang kencing di masjid Nabi SAW. Nabi menyatakan la taqta'ul baul, jangan kamu potong kencingnya. Ada sahabat yang dalam keadaan marah, ada sahabat yang nak mengambil pedang, tapi Nabi tahan. Nabi kata la taqta'ul baul, jangan kamu potong kencing dia. Maka akhirnya Nabi SAW ambil air simbah kencing Yahudi. Tengok akhlak itu dilihat oleh sahabat-sahabat sekalian. Sebab itulah Nabi ni iaitu Al-Qudwatul Hasanah, contoh yang baik. Dan hadis menyatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku utuskan kau wahai Muhammad untuk memperbaiki akhlak. Maka muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan orang yang syirik pada Allah. Yang kedua, orang yang memutuskan silaturahmi. Maka apabila kita melihat kedua-dua hadis ini, sudah tentu kita nak jadi doa manusia yang dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala. Antaranya 5 malam, salah satu malamnya iaitu malam nisfu Sya'ban. Pintu langit Allah Subhanahu wa taala terbuka dan banyak amalan yang disuruh oleh Rasulullah SAW untuk kita apa? Untuk kita melakukan perkara-perkara kebaikan. Maka muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah amalan-amalan yang disebut oleh Rasulullah SAW pada di akhir-akhir bulan Sya'ban ini? Maka Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha bertanya. Aisyah berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa dalam bulan lain lebih daripada puasa bulan Sya'ban. Maka Nabi SAW berpuasa di bulan Sya'ban ini sangat banyak. Dan Aisyah menyatakan sedikit sangat aku melihat Nabi Muhammad SAW ini tidak berpuasa. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, datang sepotong hadis Nabi SAW lagi. Apa kata Rasulullah SAW? Sesiapa yang berpuasa, kata Nabi SAW, dia berpuasa di bulan Sya'ban 3 hari awal. 3 hari awal, 1, 2, 3. Lepas tu dia berpuasa pertengahan Sya'ban. Pertengahan Sya'ban macam sekarang ni lah. Dan dia berpuasa tuan-tuan di akhir Sya'ban. Kalau kita tengok di dalam kitab orang yang nak berpuasa lepas saja 16 Sya'ban ni, syaratnya apa? Dia pernah berpuasa di awal Sya'ban. Lain kalau dia nak berpuasa qada, berpuasa nazar lepas 15 Sya'ban memang dituntut lah. Tapi kalau dia nak berpuasa sunat, kalau dia dah berpuasa awal, tidak menjadi masalah tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW menyatakan, iaitu pahalanya orang yang berpuasa ni 3 hari ni, tak puasa semua pun, pahalanya kata Nabi SAW ibarat dia mati di medan syahid Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar pahala tuan-tuan. Ibarat dia meninggal dunia di medan syahid Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang melazimi berpuasa di bulan Sya'ban. Maka muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa dinamakan dengan Sya'ban? Orang pada nama Sya'ban kan? Kenapa dinamakan Sya'ban? Maka Rejab, Sya'ban, Ramadan ni yang Nabi SAW anjurkan dengan doanya, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban
wa balighna Ramadan. Kenapakah dinamakan Ramadan? Kenapakah dinamakan dengan Sya'ban? Dinamakan Sya'ban, muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kerana bulan ini pahalanya berserak. Pahalanya berserak macam mana? Bulan banyak ganjaran, banyak pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Pahala kebajikannya berserak, pahala amalan-amalan yang kita lakukan berserak banyaknya, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah apabila datang bulan Sya'ban, Nabi SAW mempertingkatkan amalannya. Begitu juga kita. Kita bicara amalan-amalan ni untuk apa, muslimat sekalian? Kenapa kita kejar amalan ni? Tak bolehkah duduk diam je dekat rumah? Kenapa kita perlu belajar? Kenapa kita kena tahu amalan yang Rasulullah SAW buat, para sahabat buat? Kenapa? Kerana untuk mati kita. Tak ada lain lagi dah. Walaupun kita banyak duit ke, banyak harta ke, tapi semuanya tak berguna. Kalau harta kita tu kita infakkan, berguna. Kalau harta kita duduk simpan je, tak berguna. Nanti kita mati tak bawa pun, dan harta tu jadi milik anak-anak kita, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik kita sedekahkan sebahagian. Untuk apa? Untuk mati kita. Nabi SAW menyatakan, iza mata bani Adam in qata'a amaluhu illa bisalasa. Bila mati ya saya, puan-puan, maka semuanya amalan kita terputus, puan-puan. Kecuali Nabi SAW menyatakan 3 perkara. Pertama apa? Sedekatul jariah kita. Kita ni bukan ada sangat duit, tapi itu yang Nabi tuntut, kita keluarkan sikit duit. Duit bukan semua hak kita, tuan-tuan. Sedekatul jariah. Ada orang nak beli korma pun tak nak. Tunggu korma masjid. Nanti masjid bagilah. Padahal bukan tak ada duit. Ada duit. Jangan sampai sikap kita macam tu sangat, puan-puan. Rezeki ni Allah bagi banyak, kita keluar, banyak kita bagi manusia, banyak lagi yang kita akan dapat. Sebab itulah apabila Nabi SAW menyatakan matinya kita, 3 amalan yang berterusan setelah kita mati apa? Sedekatul jariah kita. Ya, sedekatul jariah. Yang kedua, al-ilmu yanfa'u bih. Ilmu yang manfaat. Yang puan-puan cari kan. Kalau tak petang-petang ni sedap juga tidur ni sambil tengok Hindustan kan. Tapi alhamdulillah puan-puan digerakkan datang sini. Kerana apa? Kita nak dengar ilmu. Walaupun ilmu tu kita dah selalu dengar. Sebab tu Nabi kata apa? May yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala nakkan kebaikan pada dia, yufaqihu fiddin, Allah Taala akan fahamkan dia dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan fahamkan dengan perkara yang bukan tak. Allah lorongkan dia. Pergi mana? Pergi belajar agama, dengar kaset agama, dengar radio IKIM dan sebagainya. Ada je Allah Subhanahu wa taala lorongkan tandanya Allah sayang kita. Dan yang ketiga Nabi kata yang berterusan, tuan-tuan, al-waladun soleh yada'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan kedua ibu bapa dia. Kita tahu tak? Mak kita tahu tak kita mendoakan dia? Ayah kita tahu tak kita mendoakan dia? Tak tahu. Tapi sebagai anak, walaupun dia tak tahu, kita tetap doakan dia. Itu yang Nabi kata pahala kita ni akan berterusan sampai kita mati berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan ini masih ada tinggal lagi ini, marilah kita memperbanyakkan amalan berpuasa. Mana yang ada qada, gantilah, puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ni yang qada ni kadang-kadang bukan perempuan je, lelaki lagi banyak qada rupanya.
Ada juga sakit dan sebagainya. Yang kedua, Nabi SAW anjurkan di akhir bulan ini, iaitu apa? Beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tuan-tuan, iaitu manusia yang berdosa pada Allah. Ada tak dekat sini yang dia rasa diri tak pernah buat dosa? Angkat tangan nak tengok juga. Ada? Enggak ada. Tak ada. Semuanya berdosa. Sebab Nabi kata kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam ni melakukan kesilapan. Dan untuk menebus kesilapan itu, Nabi kata tawwabun, hendaklah dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah syaratnya tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat hamba-Nya. Dengan Allah tak perlu segan lah tuan-tuan, ya. Dengan manusia segan juga kadang-kadang. Tapi dengan Allah sebut dah macam mana pun, Allah Subhanahu Wa Taala tetap sayang kita. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Kalau kau minta dengan aku bukan makin dekat dengan kau. Aku bukan makin jauh dengan kau minta dengan aku makin dekat dengan kau. Kita kalau takut rimau kita lari. Tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita takut betul. Takut Allah Subhanahu Wa Taala murkai kita. Takut kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu kisah puan-puan rahmati Allah. Bagaimana seorang perempuan dusun di zaman Nabi yang bernama Al-Ghadamiyah. Ghadamiyah ni seorang perempuan dusun. Dia melakukan kesilapan. Apa kesilapannya? Dia telah mengandungkan anak luar nikah. Kesilapan yang besar. Lantas dia jumpa Rasulullah SAW, dia menangis. Dia kata, ya Rasulullah, aku telah melakukan kesilapan yang banyak. Kenapa? Aku telah melakukan perbuatan zina. Nabi kata, habis tu hukumlah aku. Dan Nabi kata, bagaimana anak dalam perut kamu ni? Macam mana anak dalam perut kamu ni kalau saya hukum kamu? Dia diam. Nabi kata, kamu baliklah dulu. Nanti bila anak ni telah kamu lahirkan, kamu jumpa dengan saya, kata Rasulullah. Maka perempuan ni balik tuan-tuan. Dalam keadaan daripada jumpa Nabi dia menangis, bercakap dengan Nabi dia menangis, balik pun menangis. Sampai sahabat kata, siapa orang gila yang datang jumpa kamu tu wahai Rasulullah? Siapa orang gila? Maka Nabi diam. Apabila lahirnya anak tu tadi, puan-puan Ghadamiyah ni ambil anak tu, jumpa lagi dengan Rasulullah. Dah 9 bulan tu jumpa dengan Rasulullah. Maka dia berkata dengan Rasulullah, ya Rasulullah, ini dia yang kau kata kalau dah melahirkan anak datang jumpa kamu. Datang jumpa Nabi. Datangnya macam mula-mula tadi, datang pun menangis, jumpa Nabi pun menangis. Nabi kata, baliklah Ghadamiyah. Balik lagi. Ghadamiyah kata, kenapa aku kena balik wahai Rasulullah? Kerana kamu kena balik. Kalau aku hukum kamu, siapa yang nak menyusu anak ini? Tuan-tuan, siapa yang nak bagi susu anak ni? Sedangkan anak ni belum putus susu lagi. Nanti kata Nabi, dia dah boleh makan, dah boleh berdikari, datang jumpa aku balik. Menangis lagi, balik lagi. Bertahun tuan-tuan. Ghadamiyah ni sampai anaknya dah besar, dah boleh makan sendiri, baru datang jumpa Nabi. Macam mula-mula juga dia datang. Datang pun menangis, jumpa Nabi menangis, balik pun menangis. Nabi kata, wahai Ghadamiyah, ini anak kamu. Nabi lihat. Nabi SAW kata apa? Dosa kamu ni wahai Ghadamiyah, Allah dah ampunkan mula-mula lagi kamu datang jumpa aku dah. Mula-mula beberapa tahun-tahun lepas tu Allah dah ampunkan dia. Memang kamu dah bertaubat, tapi nak tahu sejauh mana taubat kamu pada Allah Subhanahu Wa Taala yang membolehkan kamu menjadi seorang insan yang insaf. Maka Allah rupanya dah ampunkan. Nabi saja nak tengok. Ada orang tuan-tuan, dia buat satu kesilapan, dia sedar.
Taubat lagi, dia buat lagi. Taubat lagi, dia buat lagi. Berapa banyak agaknya tuan-tuan. Tapi tak apa. Yang penting berazam untuk kembali pada Allah dengan taubat an-nasuha. Jangan buat lagi lah. Jangan buat lagi. Sebab itulah kadang-kadang kita tengok. Kita Allah Ta'ala uji apa sebab diri kita. Kadang-kadang ada dosa yang banyak. Kadang-kadang mengata orang banyak. Kadang-kadang mengumpat orang banyak. Dan sebagainya. Tengok balik. Sebab itulah Nabi SAW menyatakan, bila kita ini melazimi dengan istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan setiap kesusahan itu kesenangan. Allah tukar balik. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Nabi kata, siapa yang melazimi istighfar, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan kesusahan kepada kesenangan. Dan seterusnya, kesempitan. Kesempitan ada jalan keluarnya. Dan juga Allah bagi dia rezeki yang dia tidak sangka-sangka. Riwayat daripada Ahmad dan Abu Daud. Inilah khutbah, isi poinnya khutbah Jumaat pada hari ini, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuknya rezeki Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Ini kadang-kadang ada manusia baca wa man yattaqillah ayat, wa man yattaqillah ayat 1000 dinar. Duk gantung tuan-tuan. Baca je tak. Pergi dapur, gantung. Pergi belakang, ada ayat tu. Pergi depan, ada ayat tu. Masuk bilik, ada ayat tu. Digantung je. Siapa yang nak membacanya tu? Kita lah membacanya. Jangan digantung je. Beli balik umrah, beli tasbih banyak. Sampai dekat 100 beli tasbih. Pasang kat kereta, pasang kat mana? Macam mana-mana lah tasbih. Tunjuk cantik. Ini Pak Arab kata tasbih kayu koka ni, bagus ni, halau jin ni. Macam mana nak halau jin? Kalau macam tu je tasbihnya. Lain kalau diamalkan, dibaca, dizikirkan. Mungkinlah, alhamdulillah, insya-Allah jin pun takut. Ini dibiarkan je letak dalam kereta. Lama-lama tengok menyebuk je tasbih ni. Belakang depan tak nampak, ambil baling keluar tuan-tuan. Apa punya manusia tuan-tuan rahmati Allah. Sebab itulah Nabi SAW suka orang yang selalu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperbanyakkan zikir. Zikir, ingat Allah, tatmainul qulub, hati akan jadi tenang. Daripada ayat yang saya baca tadi, hadis Nabi SAW yang menyatakan kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kesusahan itu ada kesenangan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kesempitan ada dia punya jalan keluar. Dan Allah jadikan rezeki yang tidak disangka-sangka dengan melazimi istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni di akhir-akhir Syakban nak masuk Ramadan, kita banyakkan istighfar, minta ampun pada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan aku balik masuk Ramadan tahun ini dalam keadaan tenang jiwa aku. Tak ada sibuk. Macam dulu-dulu aku ni sibuk. Kita dah 2 tahun tak semayang kat masjid tarawih. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Betul. Tahun ni kalau kita dapat peluang ni, memang kita pulun lah. Jangan tinggal punya. Mungkin semayang dekat rumah tak sama dengan semayang kat masjid. Tapi bila kerajaan dah buka sikit ni, SOP ni, kita boleh semayang kat masjid. Gunakan kesempatan ni. Ada orang dia marah. Dia kata, apa masjid nak SOP ni? Dah masjid dah buka tak datang pula dia. Bercakap je tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid dah dilonggarkan, tak nak datang pula solat jemaah. Dulu kami marah lagi. Terpulang kepada kita tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah buka dah kebaikan untuk kita hadir ke masjid Ramadan ini. Maka muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita menyatakan zikir-zikir daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah menjelaskan zikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala ini termasuk dalam amalan yang paling mulia.
Kalau puan-puan uzur pun, puan-puan boleh berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak jadi masalah. Yang jadi masalah apa? Apa yang jadi masalah? Yang jadi masalah malas je. Yang lain semua tak jadi masalah. Zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala tak ada masalah. Dan Nabi SAW menyatakan, Allah, hendaklah aku khabarkan. Nabi kata, aku khabarkan kepada kamu amalan yang paling baik dan paling suci di sisi pemilik kamu. Apa dia amalan yang paling baik dan amalan yang paling suci di sisi Allah? Bukan itu saja, yang paling tinggi dan yang paling mulia, lebih mulia daripada emas dan perak. Apa dia tuan-tuan? Iaitu berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih mulia. Amalan yang lebih mulia daripada emas dan perak. Kalau emas dia turun naik. Sekarang puan-puan tengok emas kat pasaran. Apa jadi emas kat pasaran? Hari ni naik, besok turun, besok naik lagi, besok turun. Zikir ada turun tak? Tak ada. Kalau Allah kata 10-10 dapatnya. Tapi bukan macam duit. Kalau duit dapat, subhanallah RM10, subhanallah RM10, maka tak makan dah sebab berzikir je tuan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi zikir ni Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan iaitu amalan mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi kata ada satu perkara yang mana bacaannya ringan di bibir, berat di timbangan Allah Subhanahu Wa Taala. Amalkan. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini tengah-tengah bangun malam tak tahu nak buat apa, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maka muslimat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, lagi amalan yang Nabi SAW anjurkan di akhir-akhir bulan Sya'ban ni, iaitu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang kita nak tengok, mudah-mudahan amalan berselawat ni Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat selawat ni bila? Iaitu di bulan Sya'ban. Allah menyatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berselawat, Nabi pun berselawat, malaikat pun berselawat. Kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat ditanya pada Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, bagaimana dia kata orang yang kemudian dia tak dapat lihat engkau, dia nak ingat engkau? Nabi senyum, Nabi toleh pada sahabat, Nabi kata, tuba, Nabi kata, beruntunglah kata Nabi, mayyarani yu'minu bi, siapa yang dapat tengok aku dan dia berselawat pada aku. Siapa dia? Golongan sahabat-sahabat yang dapat hidup dengan Nabi, dia dapat tengok Nabi, beruntunglah dia dapat tengok Nabi dan dia berselawat pada Nabi. Dan dia tanya lagi, bagaimana kalau orang yang tak dapat tengok engkau ya Rasulullah? Nabi kata apa? Tuba, wa tuba, wa tuba. Nabi kata beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah kata Nabi. Man lam yarani, siapa yang tak dapat tengok aku, dia beriman dengan aku, dia berselawat dengan aku, dia buat apa yang aku suruh, kata Rasulullah. Jadi siapa dia orang tuan-tuan? Generasi kita lah. Kita tak dapat tengok Nabi SAW, tapi kita beriman dengan Rasulullah. Kita dapat berapa untung? 3 kali untung tuan-tuan. Ni dia, beriman pada Rasulullah SAW. Maka apabila kita melakukan berselawat kepada Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyayangi kita, menerusi Rasulullah SAW, dan seterusnya yang kita idam-idamkan mendapat syafaat Rasulullah SAW. Maka amalan yang seterusnya tuan-tuan di akhir bulan Sya'ban ini iaitu apa?
kita banyakkan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan berdoa. Mudah-mudahan dengan kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, masa ada lagi sebelum kita masuk di gerbang Ramadan, kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberikan Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita hajat. Macam kita baca Yasin semalam, betul? Kita baca Yasin 3 kali. Apa yang kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama apa? Tetapkan iman kita. Tetapkan iman kita, jangan membolak-balikkan iman kita. Kita doa, ya muqallibal qulub, sabila qulubana ala dinik wa ta'atik. Kita doa supaya tetapkan keimanan kita, subutkan iman. Sebab tu ulama ahli sunnah wal jamaah menyatakan iman ni dia yazidu wa yanqus. Iman kita ni turun dan naik. Kat mana iman kita turun, tuan-tuan? Tengok TV, iman kita turun. Mana iman kita naik? Kita mengaji, baca Quran, kelas agama, iman kita naik. Maka bila kita dah tahu iman kita naik dan turun, apa yang kita nak buat? Kita nak selalu iman kita tinggi. Iman kita tinggi supaya kita dapat melawan segala maksiat, terutama nafsu kita. Maka muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berdoalah. Tadalah tangan ke langit Allah Subhanahu Wa Taala, pintu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala terbuka sebelum kita didatangi, iaitu Ramadan al-Mubarak. Muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah apabila kita berada di akhir bulan Rajab ini dan akhir bulan Rajab, Nabi SAW menjelang saja di akhir Sya'ban, Nabi naik berkhutbah. Apa yang Nabi SAW naik di akhir khutbah Nabi SAW? Nabi menyatakan kepada sekalian manusia. Nabi menyatakan, wahai manusia, sesungguhnya telah hampir kepada kamu bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkatan. Tak nak lagi, tak sampai 2 minggu lagi kita dah sambut Ramadan al-Mubarak. Sebab tu di akhir khutbah Nabi di bulan Sya'ban, Nabi naik, Nabi kata, kita akan didatangi satu bulan, bulan yang keberkatan dalamnya. Terdapat satu malam yang lebih baik nilainya daripada 1000 bulan, yang dinamakan Lailatul Qadar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih kita untuk berpuasa dan bersolat tarawih pada malamnya. Sesiapa yang mendekatkan diri kepada Allah dan amalan-amalan yang lain, amalan sunnah, maka pahalanya seperti amalan wajib. Amalan sunat kita lakukan seperti amalan wajib. Amalan wajib lebih lagi digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila Nabi SAW menyatakan yang demikian, Nabi menaiki anak tangga ke mimbar. Nabi naik, Nabi kata celakalah. Naik tangga kedua, Nabi menyatakan celakalah. Naik tangga ketiga, Nabi menyatakan celakalah. Maka Nabi berkata kepada sahabat, aku meminjak tangga pertama, aku menyatakan celakalah sesiapa yang didatangi Ramadan, kata Nabi SAW, maka dia tidak bersedia untuk mendatangi Ramadan dengan amalan-amalan yang baik. Jadi muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di depan kita sekarang ni 2 minggu lagi tak sampai Ramadan. Apakah kita dah bersedia? Bersedia bukan arti kata banyakkan makan ke dekat rumah dan sebagainya, tak. Bersedia dengan roh kita ni, jasad kita ni. Adakah roh kita dah betul-betul bersedia? Adakah betul-betul kita dah gembira untuk menantikan Ramadan ni? Dan bagaimana persiapan kita? Adakah Ramadan pada kali ini lebih baik ataupun lebih teruk daripada yang lalu-lalu? Sudah tentu kita berazam nak menjadikan Ramadan pada tahun ini jadikan Ramadan yang paling baik. Kita tak tahu di mana kita akan pergi dan bila kita akan pergi dan mati kita. Ada yang tahu siapa yang akan meninggal dulu antara kita pada hari ini? Tak tahu.
Tuan-tuan, puan-puan pergi dulu. Tuan-tuan, saya pergi dulu. Wallahu a'lam bissawab. Terpulang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah kita kena rebut peluang, tuan-tuan, memperbanyakkan amalan di akhir bulan Sya'ban ini dengan amalan-amalan yang telah saya katakan tadi. Dan sedikit perkongsian, di bulan Sya'ban ini juga ada 2-3 peristiwa yang Nabi SAW dan sirah menceritakan. Antaranya peristiwa apa, tuan-tuan? Iaitu tahlil kiblat, tahwil kiblat, tukar kiblat. Kiblat ke mana? Mula-mula di Masjidil Aqsa. Selepas itu Allah perintahkan Nabi SAW menghadap ke Kaabah, Baitullah. Kenapa? Ada di kalangan orang-orang Yahudi mengejek orang Islam. Dia kata, kamu menghadap sama tempat yang aku hadap. Dia kata, aku menyembah Tuhan aku kat sini, kamu menyembah Tuhan kamu sini juga. Maka sahabat tanya pada Rasulullah. Maka Nabi SAW memohon dengan Allah, maka ditukarkan kiblat ke mana? Ke Baitullah. Sebab itulah kita sebagai orang Islam, Melayu Islam, memang tidak disuruh untuk mengikut amalan-amalan Yahudi, amalan-amalan jahiliyah. Malah mereka walan tarda, memang tak sekali-kali reda dengan apa yang kita lakukan terhadap mereka. Tapi bila kita ikut dia, dia suka. Dia gembira. Maka kalau kita tinggalkan, dan wajib kita tinggalkan amalan-amalan Yahudi dengan Nasrani, sampai Allah tukarkan ke kiblat itu, umat Islam menghadap ke mana? Baitullah. Apa lagi peristiwa yang berlaku di bulan Sya'ban ini? Turunnya ayat apa? Ayat berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan kepada kamu untuk berpuasa seperti mana orang-orang yang terdahulu, mudah-mudahan la'allakum. La'alla ni mudah-mudahan kamu menjadi orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai kata Nabi SAW orang yang berpuasa, hanya dia dapat dahaga je, lapar je dia dapat. Kenapa? Dia menahan diri je, tapi amalan-amalan yang lain semua tercela. Dalam puasa dia mengumpat orang, dalam puasa dia mengutuk orang, dalam puasa dia buat banyaklah perkara-perkara yang tak elok yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Mereka hanya dapat ju' wal atas. Apa? Lapar dan dahaga. Puan-puan rahmati Allah, jangan biarkan kita jadi manusia yang dapat lapar dan dahaga rugi ya. Maka Nabi SAW menyatakan daripada firman Allah, mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa. Ada juga orang yang masuk Ramadan tak bertakwa. Takwa ni apa? Kita sebut takwa ni apa? Takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Takutkan Allah. Buat kebaikan dalam keadaan takut Allah Subhanahu Wa Taala marah. Bila kita kata takut ni kita buat dengan cermat, kita buat dengan baik, kita tak mampu untuk melakukan yang tak baik. Kerana apa? Janji kita pada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi puan-puan rahmati Allah, kita berazamlah semoga masa yang berbaki ini kita memperbanyakkan amalan. Bacalah Al-Quran, startlah sekarang. Jangan dah Ramadan baru nak start, nanti tak start tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan daripada sekarang amalan-amalan yang baik, bersedekah contohnya, mulakan daripada sekarang. Mudah-mudahan Allah memandang itu satu amalan yang mulia untuk kita kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sini saja kuliah saya, tuan-tuan. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang atas kekurangan sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'alal umuri dunya waddin.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang berhajat nak korma, kismis, insya-Allah ada. Ada apa persoalan tak? Tentang fidyah ke ada apa persoalan? Dah dah.